Kemudian antara kekeliruan lain lagi, dia kata tasawuf ni zuhud, kena tinggal dunia, buang. Bila belajar tasawuf, nak amalkan dia mungkin tinggal habis-habis, nak buang habis. Dengan arti tak boleh nak pakai semak-semak sekali, tak boleh pakai kereta besar-besar sekali, tak boleh, ataupun piti mana tak boleh, rumah besar sikit tak boleh. Ini bahan dunia lagi. Ini. Jadi menurut faham mereka ni, tasawuf ni tak ada pedis, kodoh ada selas pinggan. Ini juga salah faham. Salah faham tak ada tak salah. Zuhud ni, kalau kita nak tengok dalam Islam, dalam tasawuf, dari sudut pandang tasawufnya, zuhud ni, maksud hakikat sebenar zuhud tu, iaitu apabila terbuang gila dunia dari dalam hati. Bukan terbuang dunia daripada pemilikan kita. Kalau kita faham zuhud dengan erti tidak memiliki apa-apa, tak ada pemilikan apa-apa, bererti sahabat-sahabat, beberapa sahabat kita boleh kata ke dia, bila tidak zuhud, tamaklah maknanya. Bila tidak zuhud, artinya lawan zuhud tu tamak. Jadi kalau kita anggap tasawuf ni zuhud dengan tidak memiliki apa-apa, berarti sebahagian sahabat keluar daripada senarai orang yang menghayati tasawuf ni. Demikian juga sebahagian awliya terkeluar daripada senarai orang yang dikatakan sebagai ahli tasawuf ni. Sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Uthman dan ramai lagi kaya. Bahkan 10 orang yang disebut Al-Asharah Al-Mubasysyaruna bil Jannah tu, 10 orang yang Nabi beritahu dunia ni jamin syurga. Nabi kabar dulu lagi, 10 orang ni majoritinya orang yang berharta, orang yang kaya. Maksudnya mereka ni sudah tentu sebagai ahli tasawuf, sekalipun zaman tu tak timbul lagi nama tasawuf, tapi hakikat tasawuf sudah tentu mereka lah ahlinya. Takkan kita nak kata sahabat ni tidak bertasawuf? Sahabat Nabi sudah tentu lebih dari tasawuf lagi dia ni. Jadi kalau kita kaitkan tasawuf ni dengan makna zuhud, baru kita dah kata tasawuf. Kalau tidak begitu bukan tasawuf, ini silap faham. Hakikat tasawuf itu tidak dipahami dengan baik. Tidak dipahami dengan baik. Syekh Abdul Qadir kaya, Imam Abu Hanifah kaya, dan ramai lagi tokoh-tokoh tasawuf yang diiktiraf, diakui sebagai alim, soleh, sufi, wali lagi, kaya-kaya. Jadi ini kekeliruan juga. Setengah tu kadang-kadang dia kata kalau kita memiliki apa-apa ni, dianggap sudah tidak bertasawuf lagi. Bahkan ini juga yang akan menakutkan orang ramai daripada ilmu tasawuf ni. Dia kata mengaji kitab tasawuf, kayak gini mau kena teruk belaka lah, nak buang belaka. Kereta pun boleh pakai, basikal tu pun mujur, ada basikal. Ini persepsi-persepsi keliru, kekeliruan yang berkaitan dengan tasawuf digambarkan. Lepas tu kadang-kadang implikasi daripada gambaran ni tadilah, bila kita kata tasawuf seperti itu, berarti sebahagian sahabat terkeluar senarai, sebahagian awliya terkeluar senarai. Yang kedua bila kita kata tasawuf seperti ini, dia akan timbul implikasi kita akan mudah melabelkan orang sebagai tidak menghayati tasawuf. Lebih-lebih lagi kita tengok kawan ni rumah dia besar sikit, kawan ni kereta pakai kereta banyak sikit, besar sikit. Mu ni bukan di tasawuf ni. Dia akan jadi mu ni bukan di tasawuf. Itu dia. Padahal ukuran itu tidak tepat. Pernah berlaku sekali di Maghribi, di Morocco, seorang guru yang kaya dan seorang guru yang miskin bertemu dua orang. Seorang guru yang kaya, dia pesan kepada seorang murid itu, dia kata kalau mau pergi jumpa seorang guru ni, yang kebetulan guru ni miskin, guru ni kaya. Jadi
murid si guru hak miskin ni, si guru yang miskin ni pernah berpesan kepada salah seorang murid dia ni. Dia kata kalau mau pergi ke suatu tempat, mau cari dah orang ni, dia ni seorang arif, seorang yang ahli tasawuf, seorang ahli makrifat, murid jumpa dia. Si murid ni pergi jumpa guru ni, tapi kejut tengok kaya tak tergambar dengan rumah, dengan orang gaji, dengan kenderaan. Dia hampir-hampir tak mau pergi jumpa nak balik. Kenapa buruk sangka? Dia kata, guru aku kata dia orang ni soleh, aku tengok kaya ni bukan ni pucin nak khabar, pucin nyakit ni. Guru aku khabar dia orang soleh, pergi jumpa dia. Aku tengok salah orang kali, salah orang. Dia hampir balik tak mau jumpa, tapi dia ingat pesan guru. Dia memberanikan diri pergi jumpa juga. Dia pergi jumpa, tanya, gini-gini cakap. Guru dia pesan, kan mau jumpa dia, mau minta tolong dia nasihat aku. Guru yang miskin sama. Jadi si guru yang kaya ni, bila murid ni nak balik, dia pesan. Oleh kerana guru dia minta pesanan, dia pun beri pesan. Dia kata apa? Dia kata, sampai bila mu nak cari dunia ni? Orang kaya khabar orang miskin. Kalau orang miskin khabar orang kaya, mana sabar? Sampai bila mu nak simpang dunia ni? Pelik. Kalau orang miskin ni khabar orang kaya tu, sabar. Ni orang kaya khabar orang miskin. Sampai bila mu nak kejar benda gini? Jadi bila si murid ni balik jumpa guru dia, khabar kadang gini. Akhir sekali guru dia tanya, apa pesan dia? Murid dia tak nak khabar, tak gambar nak khabar. Tapi terpaksa khabar juga. Guru dia khabar itu betul dia. Sekalipun aku miskin, tapi sakit-baki dunia, keinginan itu masih ada dalam hati guru. Masih ada. Baru itu. Jadi nak khabar ni baru nak menggambarkan keadaan tadi itu, pemilikan dan sebagainya itu, itulah ukuran bagi tasawuf, tidak tepat. Sekalipun ada aspek-aspek benarnya, tapi tidak tepat. Baik, apa lagi? Bahkan kadang-kadang kita tengok ada orang kadang-kadang baik, cuma saya nak beritahu fenomena sikit. Kenapa di dalam tasawuf ni ada tokoh-tokoh yang zuhud ni? Zuhud dengan arti hidup dia tu selas pinggang. Memang ada dalam sejarah. Tapi nak khabarnya bahawa pattern bertasawuf tidak semestinya seperti itu. Tidak semestinya. Tapi ada. Cuma saya nak khabar sebab apa ada ni? Kalau ada tu siapa? Pertama sekali, secara sudah ditakdirkan ahli tasawuf tu, ditakdirkan Allah memang dia orang miskin. Secara kebetulan dia orang memang orang miskin. Yang kedua, ada kemungkinan dia berada dalam keadaan tentu pada marhalah riyadah, pada peringkat gurunya sedang melatih dia tu. Seperti yang berlaku pada Shibli. Guru dia Al-Junaid ni pesan ke dia supaya jadi orang miskin, minta sedekah. Minta sedekah bandar. Asal dia orang kenamaan, gabno, orang ada kedudukan, tiba-tiba jadi pengemis pada peringkat dia sedang berlatih. Dua kemungkinan. Yang ketiga, kemungkinan kerana zuk. Ada juga ahli tasawuf, tiba-tiba dia datang zuk, dia rasa nak hidup macam tu dan dia pilih hidup macam tu. Ada juga. Tapi kok ada dia lah. Tapi tidak semestinya seperti itu. Seperti yang berlaku pada Ibrahim bin Adham. Raja, kaya, tapi dia mari satu keinginan untuk membawa diri dia tinggal semua tu nak hidup sebatang kara kerja sendiri. Itu terserah pada dia lah. Tapi tidak semestinya bertasawuf pattern seperti itu. Baik, ada lagi. Apa lagi kekeliruan? Boleh ambil masa sikit lagi, Antara kekeliruan lain yang dikaitkan dengan tasawuf ini iaitu ibadah. Banyak ibadah, tinggilah tasawufnya. Kurang ibadah, tak bertasawuf lah orang. Ada juga pandangan macam tu. Dari satu segi ada betul dia, tapi dari segi yang lain tidak betul. Betulnya dari segi mana? Memang menjadi ghalib bagi ahli tasawuf ni, bila hatinya suci bersih ni, dekat dengan Allah Ta'ala, dia memang suka buat ibadah. Tetapi tidak semua ahli tasawuf ni dia berpeluang buat ibadah dan menzahirkan diri dalam bentuk banyak ibadah. Tidak semestinya. Bergantung keadaan dia, bergantung kehidupan dia.
Sayyidina Abu Bakar, imam dia ni kalau ditimbang imam dia dengan imam hak lain semua ni berat dia lagi. Tapi dia kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabat lain, masih ada sahabat yang lebih banyak ibadahnya. Sebab apa? Sebab Sayyidina Abu Bakar ni sibuk, dia ikut Nabi. Kemudian selepas Nabi wafat dia jadi khalifah, masa tu kurang untuk berbuat ibadah dengan banyak berbanding hak lain. Berbanding ahli sufah ni yang 24 jam memang kerja dia beribadah dan menyebarkan ilmu. Jadi kalau nak kata tasawuf ni ibadah semata-mata, betul dari segi, tapi tidak tepat. Dengan arti kalau kita nak ukur orang, tengok orang yang banyak ibadah, semestinya dia ni ahli tasawuf yang tinggi, tak tentu lagi. Tapi harap-harap begitulah, harap-harapnya. Kemudian kita tengok orang tu nampak tak banyak mana ibadah, nampak tak nampak mana hak wajib, ya buatlah depan, tapi sunat-sunat tak nampak mana. Ni bukan ahli tasawuf ni, tak tentu lagi. Kerana aspek tasawuf bukan aspek tu. Intipati tasawuf bukan duduk situ. Ada hal-hal yang kita tak suka. Satu ketika Imam Ahmad ni, Imam Syafi'i ni pernah duduk sekali dengan Imam Ahmad. Kemudian menjadi tradisi orang soleh dulu, qiyamul lail, melaksanakan sembahyang malam. Yang kita mungkin mampu, kadang-kadang dok, kadang-kadang boleh, kadang-kadang dok, biasalah. Tapi orang soleh dulu menjadi kelaziman dia. Tapi anak Imam Ahmad ni, dia tengok pelik. Dia tengok Imam Syafi'i ni, bila dia sudah sembahyang semua dia pun bari sampai ke pagi esok. Jadi anak dia ni melihat bahawa ayah dia bakal lebih utama dah, sebab menghayati qiyamul lail. Imam Syafi'i tidur sampai pagi esok. Tapi ayah dia tidak berpendapat seperti itu. Rupa-rupanya Imam Syafi'i ni, dia meletang dia tidak tidur pagi esok. Akal dia jalan, sedang membaca Al-Quran, cari-cari pedoman-pedoman untuk menyelesaikan masalah-masalah. Tak tidur, tapi nampak macam tidur. Baru orang tahu pun pattern lain rupanya. Pattern lain. Jadi itu hal-hal yang perlu kita tengok lah. Jadi nak kabarnya, tidak semestinya beli tasawuf ni boleh kena main 24 jam duduk surah. Kalau awak gini, dah menghayati tasawuf, dah mengaji tasawuf, dah belajar tasawuf. Ini kekeliruan. Tengok keadaan. Lagipun ibadah ni banyak bentuk. Ada yang rasmi, ada yang tidak rasmi. Yang rasmi itu sebahagian saja. Yang tidak rasmi itu yang lebih banyak kadang-kadang. Maka ahli tasawuf ni tetap orang yang mengabdikan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Cuma kadang masing-masing berbeza. Setengah tu dia sibuk dang nak sembahyang banyak macam orang lain, tapi hati, gerak hatinya, apa yang dibuat semuanya jadi ibadah untuk dia. Itu rahsia tasawuf. Jadi tak semestinya kita nak tengok tasawuf tu, semestinya orang tu banyak ibadah. Ataupun kita sendiri, kalau aku nak ujar tasawuf ni, aku kena tinggal kerja, kena main duduk surga ni, ngatik sampai ke petang, sampai ke malam. Waktu puasa siap tiap-tiap hari. Tidak semestinya seperti itu. Baik, itu kekeliruan.